tiga golongan tidak akan terangkat salatnya daripada atas kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sejengkal. Maksudnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sejengkal. Jauh sekali nak pergi ke langit dunia. Jauh sekali. Subhanallah. Siapa mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin yang bertugas di masjid ini, pegawai-pegawai masjid, petugas-petugas, kaki tangan, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun diagihkan, diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memenuhkan dan juga mengisi ruang di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suatu tempat yang digelarkan rumah Allah Subhanahu wa taala, di suatu tempat yang digelarkan tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nikmat ini. Kita memohon dan juga kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pemberian dan juga anugerah yang tidak terhingga ini. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dipermudahkan jalan kehidupannya di dunia. Dijauhkan kita daripada segala wabak penyakit, penularan virus dan juga segala kesusahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kesempitan hidup. Lapangkanlah dada kami dan juga bahagiakanlah kehidupan kami di dunia dan juga di hari akhirat. Juga redailah kami, angkat darajat kami, ampunkan dosa-dosa kami, selindungilah segala keaiban, kekurangan dan kesilapan kami yang lalu ya Allah. Semoga dengan ini semua dapat kami merasakan nikmat penghabisan yang baik daripada dunia ini, menghembuskan nafas yang terakhir, diwafatkan, dimatikan setelah panjang umur, setelah sempat untuk menyelesaikan segala urusan dan juga tanggungjawab, setelah sempat untuk melangsaikan segala hutang piutang, setelah sempat untuk bertaubat kepadamu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dewasa ini telah pun kita menyaksikan bahawasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada satu jins ataupun pada suatu jenis makhluk ini yang dinamakan manusia, terdapat dua jantina padanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku jadikan kamu di kalangan lelaki dan juga dari kalangan wanita. Di antara manusia ini dibahagi duakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bahagian daripada manusia itu dinamakan dengan jantina lelaki, iaitu zakar, dan satu bahagian yang kedua pula dinamakan dengan jantina wanita ataupun dalam bahasa Arabnya untha. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita menyaksikan dewasa ini di akhir zaman ini kecelaruan, kekeliruan dan pertikaian berkenaan peranan lelaki dan juga peranan wanita. Kita dapati bahawasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermujadalah. Benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu makhluk yang paling banyak berdebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat Muhammad pada zaman sekarang terutamanya mempertikaikan, mengapakah lelaki tidak boleh itu, mengapakah lelaki tidak boleh ini sedangkan wanita boleh. Yang wanita juga sibuk mempertikaikan, mengapa lelaki boleh, mengapa perempuan tidak boleh. Segala pertikaian ini kita mungkin melihat ianya suatu daripada sudut yang positif, ataupun menjadi suatu daya pemangkin dan juga daya untuk setiap jantina menunjukkan kebaikan dan juga keupayaannya. Tetapi jangan kita ini lupa, daripada sinilah timbulnya kebanyakan daripada masalah yang kita lihat, wallahu a'lam, di manakah dia jalan penyelesaiannya. Tahukah kita, kebanyakan daripada orang-orang lelaki mengabaikan tanggungjawabnya di dalam rumah tangga adalah akibat pertikaian dan kekeliruan peranan sebagai seorang lelaki. Kebanyakan wanita melawan, meninggi suara dan juga subhanallah bersifat nusyuz kepada suaminya adalah akibat daripada mempertikaikan dan mempersoalkan kekeliruannya tentang peranan wanita berbanding lelaki. Dan juga yang paling parah, akibat ini jugalah ramai daripada golongan manusia yang lelaki mula teringin jadi wanita kerana melihat wanita banyak kelebihan banding lelaki. Yang lelaki, yang wanita pula mula mengubah jantina menjadi lelaki. Transgender itu bermula daripada pertikaian ini. Tidak adalah orang yang perempuan nak jadi lelaki, melainkan mereka itu tertanya-tanya, mengapa lelaki boleh, perempuan tak boleh. Begitu juga dengan lelaki. Apabila mereka itu melihat sebahagian daripada hukum syarak ataupun sebahagian daripada undang-undang diringankan untuk kaum wanita, orang lelaki diberatkan. Yang perempuan mengatakan bahawasanya, kenapa orang lelaki boleh kahwin 4, perempuan kenapa boleh kahwin 1 saja? Orang lelaki subhanallah mempertikaikan, kenapa kaum wanita boleh pakai emas, boleh pakai sutra, orang lelaki diharamkan emas dan sutra dan sebagainya. Perempuan pertikaikan lagi, kenapa orang lelaki dapat 2 bahagian daripada harta warisan, perempuan dapat 1 bahagian. Orang lelaki pun pertikaikan juga, kenapa tanggungjawab kepada ibu bapa untuk mengakikahkan anaknya mesti 2 bahagian untuk anak lelaki, tak boleh ke sama lelaki perempuan? Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertikaian inilah timbulnya suatu ruang untuk umat Muhammad diperdaya dan juga diperlakukan oleh syaitan
untuk kita ini disesatkan supaya kita diberikan suatu gambaran image yang dapat memburuk-burukkan agama. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu daripada kalangan lelaki dan daripada kalangan wanita adalah disebabkan hikmah, dan bukannya untuk di antara keduanya mempersoal, bukannya di antara keduanya untuk mempertikai, dan bukan di antara keduanya, subhanallah, untuk memperendah satu sama yang lain. Terkadang orang yang memperendah itu, yang memperlekeh jantina lain itu, menggunakan tafsiran daripada Al-Quran, menggunakan tafsiran ataupun menggunakan dalil daripada Al-Quran. Mereka menyatakan bahawasanya orang lelaki lebih baik daripada kaum wanita. Cuba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih layak memimpin berbanding kaum perempuan, ke atas kaum perempuan. Ini bukan ke satu bukti? Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ini adalah suatu tafsiran yang sembrono ataupun suatu bacaan yang tidak lengkap daripada tafsiran dan pemahaman Al-Quran. Memang benar Allah Subhanahu wa taala adakan peranan. Lelaki itu layaknya memimpin, perempuan itu layaknya terpimpin. Walau bagaimanapun, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperendah kedua-duanya, kerana sambungan dalam ayat tersebut, bima faddalallahu ba'duhum ba'dha, kerana kelebihan yang Allah taala adakan pada mereka di antara keduanya. Ba'dhum ba'dha, di antara mereka keduanya, memberi makna Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang ada pada lelaki sehingga mereka itu layak memimpin, dan Allah taala memberikan kelebihan juga pada kaum wanita sehingga kan mereka itu layak untuk dipimpin. Bukan maksud orang perempuan itu hina maka layak terpimpin, tetapi kerana ada kelebihan yang ada pada kaum wanita yang tidak ada pada kaum lelaki, menyebabkan mereka itu subhanallah adalah kaum yang layak untuk terpimpin. Peranan lelaki dan wanita ini sangat penting dalam pemahaman kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita susah untuk didik anak kerana mereka mempertikaikan bab ini. Astaghfirullahalazim. Bila kita katakan kepada anak wanita jangan keluar rumah, akan dipertikaikan. Kenapa abang boleh? Kenapa ayah boleh? Mempertikaikan suatu peranan pada jantina yang lain dalam bentuk kekeluargaannya. Subhanallah. Kita tidak nafikan di antara jantina itu ada khalal. Maksud khalal itu kekurangan. Perempuan ada kekurangan-kekurangan yang terlepas pandang bagi sudut wanita. Begitu juga dengan lelaki. Banyak orang lelaki terlepas pandang daripada peranannya, daripada tanggungjawabnya sebagai seorang lelaki. Tapi itu adalah merujuk kepada individu, bukan merujuk pada peranan keseluruhannya. Bukan maksudnya lelaki boleh buat sedemikian, tapi yang buat itu adalah benda yang diseleweng ataupun dilanggar oleh individu yang bernama lelaki ataupun wanita. Tak bolehlah kita kata, tengok ni orang lelaki semua sama. Perempuan hati-hati kalau nak memukul rata lelaki. Kerana apa? Semua para anbiya adalah lelaki. Katanya Allah, lelaki semuanya sama. Lelaki yang macam mana sama tu? Rasulullah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan lelaki. Tak boleh memukul rata sifat buruk seorang wanita. Katanya perempuan macam inilah dia, semuanya sama. Perempuan yang mana yang sama macam perempuan yang buruk ini? Sayyidatuna Khadijah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Maryam, yang disucikan farajnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ni subhanallah? Kalaulah ada kesilapan
Tak kisah lelaki ke perempuan, itu perlu kita merujuk pada individu tersebut. Bukannya kita salahkan jantina. Ibarat macam, subhanallah, kalau orang itu buat kesilapan dekat jalan raya, bila dia keluar, patutlah India. Disalahkan bangsanya, pelik, subhanallah. Sedangkan bukan sahaja bangsa tersebut buat salah ataupun melanggar undang-undang jalan raya. Semua bangsa buat macam itu. Tapi rujuk pada individunya. Subhanallah. Bukan salah bangsa tersebut. Ibarat kalau orang tu buat salah, salah bangsanya. Ibarat kalau lah dia ni buat salah, ni lah sebab kau laki lah ni. Kalau kau perempuan, kau mesti tak macam ini. Bayangkan kalau orang lelaki tu down, terus jadi perempuan esoknya. Betul? Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pentingnya peranan lelaki dan juga peranan wanita, sehingga kan setelah daripada pernikahan, Rasulullah menikahkan anak andanya Sayyidatuna Fatimah kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Malam pertama ataupun sebelum mereka itu, subhanallah, mengharungi bahtera rumah tangga, hidup berdua, subhanallah. Rasulullah SAW bertanya kepada anak andanya, puterinya Sayyidatuna Fatimah. Katanya, wahai Fatimah, ya Fatimah, kaifa ahsanul wad'i mar'ah. Wahai Sayyidatuna Fatimah, bagaimanakah keadaan wanita yang paling terbaik dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Sayyidatuna Fatimah, alla yarahu ar-rajul walam tara ar-rajul. Dia tidak dilihat oleh lelaki, iaitu wanita tersebut tidak dilihat oleh lelaki, dan wanita tersebut juga tidak sibuk nak usah lelaki, nak tengok lelaki lah, bahasa zaman sekarang usah. Dia pun tak sibuk nak tengok orang lelaki. Laki tak tengok dia, dia pun tak sibuk nak pergi cari laki nak tengok. Rasulullah SAW mengucup di antara dua kening dahi Sayyidatuna Fatimah dengan mengatakan, asyhadu annaka ibnata Rasulillah. Aku bersaksi bahawasanya engkau adalah anak Rasulullah. Rasulullah SAW mengiktiraf anaknya sebagai anak Rasulullah. Macam kita lah, kalau anak kita buat baik, kita katakan bagus anak bapa ni. Kalau anak kita buat jahat, tak boleh harap. Macam itulah, subhanallah. Memalukan. Sayyidatuna Fatimah jawab dengan jawapan yang memang benar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, asyhadu, aku bersaksi, annaki ibnata Rasulillah, bahawasanya kamu Sayyidatuna Fatimah anak Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, ya Fatimah, wahai Sayyidatuna Fatimah, aina mawqi'ur rajul wa aina mawqi'ul mar'ah. Wahai Sayyidatuna Fatimah, di manakah sepatutnya tempat kerja tugasan lelaki dan juga tempat bekerja tugasan kaum wanita? Berkata Sayyidatuna Fatimah menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya, katanya, mawqi'ur rajul barrani wa mawqi'ul mar'ah jawani. Tempat lelaki adalah di luar rumahnya, iaitu orang lelaki lebih sesuai keluar rumah bekerja, dan tempat wanita lebih sesuai di dalam rumahnya, memberi makna tugasan wanita yang sebenar dalam syarak adalah di dalam rumahnya, bekerjaya macam mana pun. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dilantik sebagai seorang bos ataupun dilantik sebagai seorang yang berjawatan tinggi, itu jawatan manusia yang bagi. Sedangkan kita punya peranan sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak yang wanita, sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang ibu, itu jawatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang
di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih rela mengabaikan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya berbanding dia itu melepaskan jawatan ataupun tidak bertanggungjawab dengan jawatan yang diberikan oleh manusia, wal iyadu billah. Jawatan yang manusia bagi dijaga sungguh-sungguh, takut kalau subhanallah dipotong gaji, takut kalau dipecat. Benda ni semuanya benar. Takut ini bukannya takut yang tipu, takut benar. Tapi subhanallah, yang tidak bolehnya ketakutan ini boleh menandingi ketakutan seseorang itu melanggar tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan subhanallah, tugasan sebagai seorang bapa itu tugasan daripada amanah Allah. Ibarat Allah Subhanahu wa taala dah letakkan kamu wahai lelaki, jawatan kamu seorang suami. Hati-hati. Suami dan isteri, dia ada bahagian di dalam perkara-perkara yang boleh terhalang amalan salat daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lelaki dan wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 perkara, 3 golongan tidak akan terangkat salatnya daripada atas kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sejengkal. Salatnya tak akan terangkat, maksudnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sejengkal. Maksud sejengkal tu dia tak akan naik tinggi macam tu, patah balik. Jauh sekali nak pergi ke langit dunia. Jauh sekali. Subhanallah. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauma wa hum lahu karihun. Seorang lelaki, dengar ni wahai lelaki, seorang lelaki yang memimpin kaumnya, yakni ahli keluarganya, wahum, sedangkan mereka, yakni ahli keluarganya, lahu, kepadanya, lelaki, karihun, merasa benci. Jadi kita ini lelaki yang disayangi oleh ahli keluarga ke yang dibenci? Kalau kita ini keluarga yang dibenci, nanti kita sembahyang jadi imam kepada isteri, kepada anak, solat kita tak terangkat walau sejengkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya wahai lelaki. Adakah wanita selamat? Oh ya, orang perempuan kata selamat aku. Tak kena. Yang kedua pula, tadi bahagian lelaki, ni bahagian perempuan punya. Kata Rasulullah SAW, yang keduanya, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitah. Dan juga wanita. Siapa dia wanita? Isteri. Batat, bermalam-malaman, yakni berlalu satu hari sampai waktu malam. Wa zawjuha, sedangkan suaminya, yakni suami kepada perempuan ini, 'alaiha, ke atasnya perempuan itu, sakhitah, rasa murka, tak redha kepada isteri. Isteri subhanallah buat benda, suami tak redha. Lepas tu subhanallah, lepas tu ambil wudu, dirikan solat, Allahu Akbar. Solat itu tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, puas ke hati isteri kalau buat benda yang dimurkai oleh suaminya? Biar dia puas hati aku. Puas hati kamu ke subhanallah, ataupun kamu memang tak mau solat kamu subhanallah diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin anak-anak subhanallah akan rasa, oh, selamat tu mak, yang itu bapa, aku tak kena. Ada bahagian ketiga ni untuk anak-anak. Kita semua adalah peranan pada tiga-tiga sekali. Kalaulah lelaki subhanallah, dia adalah seorang bapa dan dalam masa yang sama dia juga anak-anak. Kalau perempuan, dia ada seorang ibu, dalam masa yang sama dia juga adalah anak-anak. Habis ni semuanya kena. Kata Rasulullah SAW, wa ikhwani mutasarimani, dan juga adik-beradik yang sentiasa bermasam muka. Gaduh, abang gaduh dengan adik, kakak gaduh dengan abang. Gaduh, subhanallah. Orang macam ini, katanya aku tak dapat nak maafkan walaupun dia abang aku. Jaga-jaga. Kalimah ini
menyebabkan kalau kita solat Allahu Akbar, tak diterima solat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, subhanallah. Memberi makna ingin dirikan solat benar-benar perlu kita bawa hati yang bersih. Tak ada rasa benci dekat fulan, tak ada rasa dendam dekat fulan, tak pernah menyakiti hati fulan. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa pula terjadinya perkara-perkara seperti mana yang kita sebutkan sebentar tadi? Kenapa subhanallah suami mengabaikan tanggungjawab? Kenapa wanita boleh sampai meninggikan suara, sampai melakukan perkara yang suaminya benci? Subhanallah. Rasulullah SAW jelas mengatakan bahawasanya wanita itu tugasannya, kata Rasulullah SAW, adalah menjaga hamparan suaminya. Rasulullah kata hamparan suami tahu, firashi zaujiha, iaitu menjaga, memelihara hamparan suaminya. Memberi makna bukan rumah semata-mata. Walaupun suaminya bentangkan sejadah, kata dekat isteri, wahai isteriku, kamu duduk atas sejadah ni, jagalah sejadah tu macam jaga rumah, wahai isteri. Subhanallah. Apa tugasan wanita? Lakukan ke atas hamparan suaminya. Kena jaga 3 perkara. Yang pertama, jangan buat di atas hamparan suaminya benda yang suaminya tak suka. Yang kedua, jangan bawa orang yang suaminya tak suka duduk atas sejadah tu, walaupun kawan, classmate, roommate, apa mate lagi. Subhanallah. Katanya dia kawan saya. Suaminya kata, abang tak suka, maka jangan bawa masuk rumah. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, subhanallah, jangan keluar tinggalkan hamparan suaminya tanpa izin. 3 peranan wanita kena jaga daripada hamparan suami. Hamparan ni yang disediakan oleh suami lah, tak kisahlah. Paling Rasulullah kata hamparan, maksudnya sekurang-kurangnya hamparan. Yang paling besarnya kalau ada istana, mahligai ke, subhanallah, dan sebagainya lah, rumah dan sebagainya, tempat tinggal lah, senang cerita, subhanallah. 3 wahai wanita kena jaga. Yang pertama, jangan buat benda yang suami tak suka dekat atas hamparan tersebut. Yang kedua, jangan bawa masuk orang yang suami tak suka. Yang ketiga, jangan tinggalkan tempat tersebut tanpa keizinan suami. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, untuk kita memahamilah kenapa wanita dengan lelaki itu lain. Kenapa wanita lain syariatnya dengan lelaki? Kenapa pula subhanallah lain paras-paras dosa di antara wanita dan juga lelaki? Begitu juga lain paras-paras aurat antara wanita dan lelaki. Kalau lihat pada aurat, banyak wanita banding lelaki. Tapi subhanallah, kalau lihat pada tingkah laku, salah laku, lelaki lebih banyak, lebih berat banding wanita. Lagi banyak tanggungjawab lelaki ke atas wanita, lagi berbanding wanita. Sebut pasal tanggungjawab, orang lelaki tunduk, oh banyaknya lah tanggungjawab aku. Subhanallah. Kalau kita tengok kan dekat apa namanya, kalau kita tengok dalam bab nikah ataupun bab yang disebutkan bab nikah kahwin dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, bab peranan suami, semuanya subhanallah rasa tunduk, rasa aduh teruknya lah suami ni. Kalau tahu macam ni tak mau kahwin, tapi nak juga kahwin, betul lah, subhanallah. Tapi nak kata lelaki ni tanggungjawabnya berat. Kenapa wanita tak berat? Begitu juga dengan wanita. Auratnya, peribadinya, syariat memberatkan banding laki. Orang laki subhanallah auratnya sikit. Orang laki serba-serbinya dibolehkan. Orang laki boleh menyanyi, boleh azan, boleh ngaji kuat-kuat, suaranya bukan aurat. Orang laki boleh pakai perfume wangi-wangi semerbak sampai 2-3 batu boleh dihidu baunya, tak jadi masalah, tak berdosa. Orang laki boleh tayang body selagi mana tak ada sampai bahagian auratnya. Sebab apa subhanallah? Bukan aurat. Wanita semua tak boleh. Nak nyanyi tak boleh, keluar bunyi-bunyi pun tak boleh, subhanallah. Keluar bunyi-bunyi daripada tubuh badan wanita, kalau bunyi apa gelang tak boleh.
Bau wangi-wangian pun tak boleh pada kaum wanita. Beratnya lah kaum wanita. Bahagian tu pula wanita diberatkan. Kenapa beza? Untuk kita memahamilah keadaan ini, marilah kita suka untuk kongsikan antara kejadian lelaki dan wanita. Kenapa berbeza? Maka jawapannya, kejadian lelaki dan wanita itu kejadian yang berbeza. Yang pertama, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyiduna Adam alaihi salam, Allah Ta'ala jadikan yang pertama sekali tempohnya dengan tempoh kejadian Sayyidatuna Hawa, tempoh masa yang berbeza. Mengikut daripada pegangan kebanyakan para ulama akidah, bahawasanya Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala jadikan Sayyidatuna Hawa, nenek kita. Jadi subhanallah, selalu orang kaitkan Adam dan Hawa ni macam orang yang bercinta lah kan. Subhanallah. Semua para nabi boleh dikatakan berpoligami, kecuali Nabi Adam, kerana Nabi Adam tak ada ramai perempuan. Mana ada perempuan ramai waktu tu? Sayyiduna Hawa seorang je. Dan juga Sayyiduna Isa bujang, tak berkahwin. Nabi Isa tak kahwin lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nabi Adam isterinya seorang. Nabi lain semua poligami. Semuanya isterinya ramai, lebih pada 4 pun. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam riwayat mengatakan isterinya ada 6 orang, ada 16 orang isteri. Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW ada 12 orang isteri, tapi 9 orang isteri yang Rasulullah SAW wafat meninggalkan balu 9 orang isteri. Yang lagi 3 subhanallah wafat semasa Rasulullah SAW masih hidup. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, sebab itulah orang mengkaitkan Adam dan Sayyidatuna Hawa sebagai 2 pasangan bercinta. Hati-hati wahai kita, wahai umat Muhammad. Jangan kaitkan kita dengan pasangan kita seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu subhanallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka itu telah pun merasai hidup dalam syurga yang hakiki, bukan syurga yang sampel macam kita. Kita ni hidup dalam dunia syurga juga, tapi syurga sampel je, katalog, bukan yang sebenar. Subhanallah. Nabi Adam dah hidup dalam syurga yang hakiki, dimuliakan sampai macam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Nabi Adam tu nabi. Kita ni siapa? Nabi tu macam mana? Maksum. Maksud maksum tu apa benda? Semua orang tahu, tak pernah lakukan dosa, walaupun dosa kecil, walaupun tidak sengaja. Nabi Adam katanya makan daripada pokok khuldi, adakah dosa? Tidak berdosa, cuma langgar perintah. Langgar perintah itu pun kerana hikmah Allah Subhanahu wa taala telah pun catatkan. Itu pun Nabi Adam telah pun beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita, dosa-dosa kita bila nak bertaubat, wallahu alam, mudahan kita semua diterima taubatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu Nabi Adam dijadikan adalah terdahulu 40 tahun berbanding waktu Sayyidatuna Hawa dijadikan. Waktunya dah berbeza, memberi makna kedua-dua makhluk ini adalah berbeza. Kalaulah lelaki perempuan tu sama, nescaya Allah Ta'ala jadikan sama-sama. Waktu Nabi Adam dijadikan, Allah Ta'ala jadikan sekali Sayyidatuna Hawa. Kenapa dibezakan waktunya? Kerana itu merujuk simbolik kepada jantina ini berbeza. Subhanallah. Yang keduanya, tempat kejadian Nabi Adam adalah di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala dan di luar syurga. Itu tempat Allah Taala jadikan Nabi Adam alaihi salam. Ketika mana Nabi Adam subhanallah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tanah dan airnya. Tempatnya itu adalah di bawah arasy dan juga di luar syurga, bukan di dalam syurga. Adapun Sayyidatuna Hawa, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau di dalam syurga Naim.
Allah Ta'ala jadikan Sayyidatuna Hawa di dalam syurga Naim. Syurga Naim adalah syurga tempat kejadian wanita, tempat kejadian nenek kita Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anha. Maka subhanallah, ini adalah tempat kejadian. Nabi Adam dijadikan di luar syurga, di bawah arasy, adapun Sayyidatuna Hawa dijadikan di dalam syurga Naim. Kenapa tempatnya pun dah berbeza? Dahlah waktunya berbeza, tempat kejadian berbeza. Boleh kita samakan ke antara dua makhluk ni, laki dan perempuan? Subhanallah. Itu yang kedua. Ada lagi yang berbeza, iaitu subhanallah, Nabi Adam alaihi salam dijadikan daripada objek yang mati, iaitu tanah dan air. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, katanya, ya Muhammad, mata kunta nabiyan? Wahai Nabi Muhammad, bilakah kamu itu sebenarnya dah jadi seorang nabi? Kata Rasulullah SAW, kuntu nabiyan wa adamu lamunjadilu fi tinatih. Aku adalah seorang nabi semenjak Adam alaihi salam masih lagi dalam bentuk tanah dan air, kata Rasulullah SAW. Di sini merujuk kepada hebatnya kenabian, kerasulan Rasulullah SAW. Yang keduanya adalah merujuk kepada Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah dan air. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang zahir, yang nampak, yang kita boleh nampak, yang kita boleh pegang. Yang terawal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khilaf antara para ulama. Tapi antara yang terawal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air, kemudian tanah, kemudian cahaya. Air, tanah, kemudian cahaya. Selepas itu barulah Allah Ta'ala jadikan makhluk yang lain-lain. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Nabi Adam dijadikan daripada objek yang mati ataupun daripada bahan mentah, kata orang, daripada tanah dan air. Adapun Sayyidatuna Hawa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada objek yang hidup, daripada objek yang telah pun sebenarnya diberikan nyawa, iaitu tulang rusuk kiri Nabi Adam. Orang zaman sekarang kalau nampak perempuan cantik, katanya bergetar tulang rusuk. Tulang rusuk kamu ke yang dijadikan isteri kamu? Bukan tulang rusuk kita. Kita ni dijadikan daripada benih ibu bapa kita. Yang dijadikan dengan tanah itu adalah Nabi Adam. Kita ni pada Nabi Adam alaihi salam. Sebab itu kata Allah, kata Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Rasulullah tak kata kamu semua pada tanah, tidak, tapi semua kamu daripada Nabi Adam dan Nabi Adam daripada tanah. Maksudnya kita daripada tanah ke? Bukan. Kita adalah daripada benih orang yang diciptakan daripada tanah. Subhanallah. Maksudnya asal kita tanah lah. Adapun kejadian kita bukan pada tanah lagi dah, daripada nasl ataupun daripada keturunan. Siapa dia? Orang sebelumnya, datuk nenek kita, sampailah ke Nabi Adam, dan Nabi Adam itu asal daripada tanah. Adapun wanita daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam, tulang rusuk lelaki sebelah kiri yang paling atas. Tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang paling atas Allah Taala keluarkan, jadilah dia subhanallah Nabi Sayyidatuna Hawa alaiha salam. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang lelaki dijadikan dengan bahan mentah ataupun objek yang tak bergerak ataupun objek yang mati, iaitu tanah dan air. Wanita pula dijadikan pada objek yang sedia kala telah bernyawa, iaitu tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihi salam. Kata para ulama, summiyat bihawwa li annaha khuliqat minal hayy. Dinamakan Sayyidatuna Hawa itu adalah Hawa, iaitu ataupun orang yang dihidupkan, kerana dia itu dijadikan daripada objek yang hidup. Li'annaha khuliqat minal hayy, kerana dia, iaitu Sayyidatuna Hawa, dijadikan daripada objek yang hidup. Jadi kejadian laki dan perempuan itu sangat jauh berbeza
Jadi, adakah peranannya juga, subhanallah, harus sama? Boleh kita ini samakan laki dan perempuan kalau kejadian antara laki dan perempuan itu sama, tapi kejadian kita adalah berbeza, struktur badan pun jauh berbeza, subhanallah. Ini kan pula syariat dan juga perkara, harapkan kita ini, subhanallah, memahami perkara ini banyak menyelesaikan masalah umat di akhir zaman sebenarnya, insya-Allah. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat kita dan juga menjadikan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang mati duduk dalam kubur di lama mana dah? Apa jawab Sam bin Nuh? Aku telah mati. Masa Nabi Isa baca doa tu dia bangkit. Sam bin Nuh kata, aku telah mati selama 4,000 tahun yang lalu. Tetapi wahai Isa, sampai sekarang aku masih merasai pedihnya mati itu. Tak habis lagi.